Jadi namanya tak bersungguh-sungguh. Kita berbangga punya frontliner, termasuklah tuan-tuan ni pun frontliner dakwah dan kerja, bagi zakat dan sebagainya, yang duduk bekerja pagi petang siang malam, doktor kita dah tak larat nak nangis dah tuan. Kerja mereka memang bersungguh hebat. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Cuma Allah belum beri kemenangan kepada kita dalam mengatasi masalah COVID ini. Bagi kerja-kerja baik yang telah mereka lakukan, memang tak ada orang boleh buat, tuan-tuan yang boleh buat saya. Jadi jabatan agama pun yang terlibat untuk mengumikan jenazah-jenazah orang yang ditimpa COVID kan. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi banyakkan kita ni bersungguh, tuan-tuan. Cuma ada segelintir saja yang buat problem, tuan-tuan. Segelintir je. Jadi kalau kita dalam kumpulan toksik ni, tuan-tuan, orang putih kata kumpulan yang membawa kepada keburukan ni, keluarlah, tuan-tuan. Carilah keberkatan. Sedaya Ustaz, mana pengalaman peribadi mak saya, tuan-tuan, saya duduk dalam Masjid Nabawi. Tak layaklah untuk cerita benda ni. Tapi untuk pengalaman lah, saya duduk sinapati dia seorang tu lah bagi saya bahagia. Dia pun tegur saya. Saya kata pada dia, pakcik, mana pakcik? Dia Kuala Lumpur. Saya pun Kuala Lumpur juga. Kat mana pakcik? Cerita saya memang orangnya ramah. Dia bercerita pada saya, orang tua ni dia tak ada perasaan takabur. Kita tahu kan orang tua ni memang tak ada kepentingan. Orang tua dia kadang dia cerita, kalau kita dengar, apa pasal dia cerita? Kerana dia nak curah pengalaman dia. Nanti kita tua, kalau panjang umur pun kita akan jadi macam tu. Dia kata saya, Alhamdulillah Ustaz, saya dah pergi haji ni 2 kali. Pergi umrah ni tak terkira Ustaz. Masya Allah. Agaknya dia ni orang besar kerajaan, banyak gajinya, pun bisnes kan. Pakcik kerja apa pakcik? Tak ada, dia biasa kat dia pakcik. Dia kerja apa? Tak ada Ustaz, pakcik ni bawa jentolak ke DBKL. Jentolak DBKL, macam mana boleh pergi umrah banyak kali pakcik? Dia kata pada saya anak-anak saya Ustaz, Alhamdulillah semua berjaya. Ada doktor, doktor bawa jentolak anak jadi doktor. Ada cikgu, ada arkitek. Kalau nak buat rumah, yang arkitek tu buatkan. Kalau engineer pun ada, berapa orang anak pakcik? 8 orang. 8 universiti luar negara pula tu. Pakcik cubalah bagi wasiat kat saya pakcik untuk saya curahkan kepada semua orang Islam yang mendengar apa yang saya sampaikan. Dia kata tuan, pakcik masa bekerja, makcik dah meninggal. Makcik selalu pesan kepada pakcik, bang, jangan terlibat dengan rasuah. Yang banyak itu tak berkat, tapi yang berkat daripada Allah. Maka pakcik usahakan anak-anak dia kerja. Serana dulu pun dekat rumah pangsa murah. Pakcik ada kawan-kawan kadang-kadang orang hantar peluru padanya kerana dia kerja di BKL ni banyak cabaran. Orang simbah cat. Orang yang terlibat dengan kongsi gelap. Dan pakcik, Alhamdulillah, Allah selamatkan dia semua rasuah besar. Walaupun pakcik tak kaya, tetapi Allah bagi pada anak-anak pakcik semuanya berkat. Maafkan saya sedih. Walaupun pakcik tak senang, tapi pada hari ini anak-anak pakcik menjaga pakcik dan kerana pakcik selalu ada. Ayah nak gimana pun dia bawa. Tuan-tuan, inilah sebagai satu tanda keberkatan. Pakcik masuk kerja, balik kerja, semua lillahi ta'ala. Kalau ada kerja yang kena buat, ikut arahan betul-betul. Jangan kita merewang sana sini. Walaupun duit kita tak banyak, tapi Allah bagi kita bahagian yang lain. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Tuan ni, jadi sebenarnya ada banyak keberkatan yang terakhir sekali nak sebut. Yang kelima, kita hendaklah rajin sembahyang sunat. Sembahyang fardu, sembahyang sunat. Nah, hadis sahih mengatakan, man ada lillahi waliyan faqad azantu bil habib. Wa taqraba ilayya abdun bi syai'in ahabbu ilayya min an-nawafil. Maka Allah telah menetapkan untuk kita ada ibadah fardu buat betul. Jangan buat kerja yang menyebabkan ibadah fardu kita tergadai. Macam ada orang, setengah orang kerja nak dapat duit banyak, kerja di tempat-tempat tertentu, kena dedah aurat, kena bawa serve arak dan sebagainya. Kerja ni tak ada berkat padanya, tuan-tuan, tak ada kebaikan padanya, tinggalkan. Kalau kita tinggalkan seperti saya sebut tadi, Allah pasti gantikan untuk kita lebih baik daripada apa yang kita dapat, tuan-tuan. Kadang-kadang benda yang kita dapat itu yang banyak sebenarnya tiada kebaikan padanya. Jadi apa yang disebut di sini, banyakkan sembahyang sunat. Sunat duha sebagai contohnya. Sebagai majikan, tentulah seseorang tidak halang kerjanya sembahyang sunat dekat 5 minit tengah hari.
waktu orang take 5 to take 10 ke, sembahyang sunat duha sekejap. Semua bos pun akan suka. Bahkan orang Cina saya dengar baru-baru ni pun seorang majikan yang dia dikepung, ada seorang pekerja dia suka pada staff itu kerana gaji sembahyang duha. Dia kata pada staff itu, kau ni bawa ong pada syarikat aku. Cina tu boleh kata demikian pada ibu pekerja budak muda ni, tuan-tuan SPM. Budak ni sembahyang duha, tuan-tuan. Ni saya dengar dengan telinga saya sendiri orang ni cerita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat pada ini mendapat keberkatan daripada Allah. Madailah 5 langkah ini untuk kita amalkan. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, sembahyang sunat tahajud, cuba bangun awal setiap malam. Itu kita dah belajar bulan Ramadan, kita bangkit awal untuk sahur, kekalkan amalan ini. Sekarang pun kita berada dalam bulan haram. Bulan haram ni bulan dilipat gandakan amalan nilai di sisi Allah. Kadang-kadang kita terlupa. Itu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Ini dipanggil bulan haram. Digalakkan puasa, digalakkan kita tahajud, digalakkan kita buat ibadah, digalakkan kita berderma, digalakkan kita buat apa sahaja yang mendapat pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih yang berbahagia Datuk. Begitulah panduan yang boleh kita lakukan bagi memperolehi keberkatan dalam kehidupan. Masya Allah. Apa yang Datuk sebutkan kepada kita dengan penuh perasaan, tuan-tuan. Inilah dia, nak mendapat keberkatan. Apa yang telah Datuk sebutkan tadi sangat menyentuh hati kita. Mudah-mudahan ianya dapat kita jadikan panduan pedoman kepada kita untuk kita berusaha menambah baik diri kita bagi memperolehi keberkatan dalam kehidupan. Ringkasnya, Datuk sebut ada beberapa perkara. Salah satunya Datuk sebut tentang takwa. Datuk juga sebut tentang berbuat baik dan buat kerja ikhlas kerana Allah. Dan Datuk juga sebut tentang rajin-rajin berdoa kepada Allah. Kemudian buat kerja yang betul, bersungguh-sungguh pada awal waktunya. Dan akhirnya Datuk sebut tentang rajin solat sunat, terutamanya solat sunat duha dan yang lain-lainnya. Baiklah Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita beralih kepada soalan yang lain tentang isu, Datuk. Ya. Isu yang selalu diketengahkan iaitu berkaitan dengan penjawat awam ni. Iaitu bagaimana untuk menerapkan atau pengamalan nilai integriti semasa bekerja. Jadi pada soalan ini Datuk, sekiranya culas dalam pekerjaan, terutamanya sebagai seorang penjawat awam ini, bagaimana akan memberi kesan kepada kehidupan. Gaji yang diterima pula, sejauh mana keberkatan rezeki tersebut. Silakan Datuk. Ustaz ini mulia Allah, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bicara berkat ni adalah satu benda yang bersifat dinamik, sifat progresif. Dia memang sangat terkait dengan kehidupan kita. Kita tak boleh mengasingkan diri kita daripada keberkatan sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, kita kena ingat bahawa dalam kehidupan ini, apa yang kita cari sebenarnya? Semua orang akan menjawab, mereka cari kebahagiaan. Ketahuilah kebahagiaan itu datang bukan dengan sebab banyak, tetapi dengan sebab berkat sebenarnya. Ya. Sebab kalau kita baca kisah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka lah contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Kalau kita nak jadi orang kaya, ikut apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, contohnya banyak kisah yang boleh kita kemukakan. Kalau kita nak hidup zuhud macam Sayyidina Ali pun ada ceritanya juga. Kalau kita nak cari kehidupan orang yang sederhana, ada ceritanya juga. Maka contoh-contoh sampling seperti ni yang kita kena baca selalu. Sebab tuan-tuan yang mulia sekalian, janganlah kita ni terlalu terikut-ikut dengan cara orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni tidak ada akhirat untuknya. Kita baca sikit sudah. Dan banyak benda yang diambil daripada orang bukan Islam tu sebenarnya kalau kita cek asal usulnya daripada Islam. Contohnya pengarang kitab 8 Habits ataupun 7 Habits kan. Dia bercerita kalau kita berada pada tahap lihatlah kepada orang yang kurang daripada kita. Kalau kita berada kurang, lihat pada lebih kurang daripada kita. Sebenarnya itu kata Nabi kita SAW, betul tak? Wanzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa dhalika ajdaru alla tazaru ni'mallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang kurang daripada kamu, jangan lihat pada orang yang lebih daripada kamu, kerana nanti kamu akan memperlekehkan nikmat Allah kepada kamu. Ini Stephen Covey kata. Kalau kamu naik kereta, lihat orang naik motosikal, orang naik motosikal, lihat orang naik basikal. Naik basikal, lihat kepada orang berjalan kaki. Kalau kita berjalan kaki, lihatlah kepada orang naik kursi roda. Kalau kita naik kursi roda, lihatlah kepada orang tak ada kaki. Sebenarnya ini kata-kata Nabi SAW sebenarnya. Jadi tuan-tuan, dalam kita nak menghargai integriti dan hidup ni senang. Tuan-tuan, Imam Ghazali beritahu kepada kita dua ma'jun.
Kemajuan pertama, ilmu. Ilmu. Tingkatkan ilmu kita. Kalau kita tidak faham, insyaAllah kerja-kerja jabatan kerajaan ni ada manual kan. Ada SOP-nya, ada profilnya, ada kursusnya, ada induksi kursusnya yang mengajar kita bagaimana nak bekerja dengan betul. Kalau kita nak mengangkat telefon serendah, bukan pandang kerja ni rendah, tidak, kerja ni mulia tuan-tuan. Kalau orang tak angkat telefon kita, banyak komunikasi akan down kan. Tengok cara menjawab telefon macam mana. Belajar. Kalau tak tahu, tanya. Yang kedua, beramallah mengikut kepada cara yang betul. Maka hidup kita akan datang keberkatan. Ya, jadi itu sebab para ulama berkata dalam karang-karang mereka, kita melihat dalam Fadhailul Amal sebagai contohnya, bahawa sebenarnya kalau tuan-tuan bekerja sebagai pegawai contohnya, ataupun apa sahaja staf yang terlibat, kita menjalankan kerja kita itu lebih utama dari sembahyang sunat sebenarnya. Kena faham tu. Lepas sembahyang zuhur, kita bergegas masuk office kerana ada kerja kita nak selesaikan, itu lebih awal daripada kita sembahyang sunat lepas zuhur. Kerana itu tanggungjawab, yang ni sunat. Jadi kita kena sedar, kena ada ilmu dan beramallah dengan ilmu yang ada. Tak faham, kita tanya. Dengan cara demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan menjemput keberkatan itu hadir dalam hidup kita sebenarnya. Jadi integriti adalah satu benda yang sangat berkaitan dengan mencari keberkatan dalam hidup. Ada banyaklah contoh-contoh lain yang boleh tuan-tuan rujuk. Ya, semudah kita lihat dalam internet pun, kita type kataan berkat, akan keluar banyak artikel tentang keberkatan yang boleh kita lakukan dalam hidup, insyaAllah. Baik Datuk, terima kasih di atas penjelasan yang telah Datuk berikan tadi. Untuk seterusnya Datuk, sepatutnya kita melihat soalan yang ditanya oleh para peserta dan juga penonton kita. Nampaknya belum ada soalan. Jadi kita terus kepada soalan yang seterusnya Datuk. Untuk soalan ini Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan kisah-kisah para sahabat dan hubung kaitnya dengan keberkatan dalam rezeki. Silakan Datuk. Ada sahabat yang kaya macam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya suka bawa kisah Anas ni di mana-mana saya pergi kerana dia sangat berkaitan dengan hidup kita ya. Anas adalah seorang anak yang diuji oleh Allah dengan kematian ayahanda pada usia yang muda. Usia 8 tahun ayahnya wafat. Dan wafatnya bukan sebagai seorang Muslim lah. Ibunya masuk Islam, ayahnya tidak masuk Islam. Maka umur selain ibunya menghantar Anas ni kepada Rasulullah untuk menjadi servant-nya. Dipanggil Khuwaidin. Bahasa Arab panggil Khuwaidin ni makna pekerjamu yang cilik, yang kecil. Kerana Anas pada usia 8 tahun pada masa itu, Nabi mengambilnya sebagai seolah macam anak angkat, membelainya, menjaganya, menyuruhnya buat kerja-kerja. Ya, maknanya universiti kehidupan. Anak kita baru keluar SPM kan. Yang berjaya, Alhamdulillah. Yang tak berjaya, janganlah kita yang rendah-rendahkan mereka. Tuan ni, berapa ramai orang yang akhir di hujung hidupnya banyak bakti kepada ayah ibu, mereka tak ada kelulusan pun sebenarnya. Kadang-kadang yang kelulusan tinggi itu tak nak balik ke negara kita pun masalah juga Ustaz ni. Dah bagi beasiswa elok-elok semua, tak nak balik ke Malaysia, ni masalah besar juga. Lebih baiklah anak yang duduk bermata, yang berkhidmat untuk ayah ibu walaupun tak punya wang, tapi berkat hidupnya. Sungguh-sungguh dia jaga ayah ibu, bawa ayah ibu pergi hospital. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni contoh yang sangat baik kerana beliau belajar dengan Nabi SAW. Ketika Nabi wafat, usianya baru 18 tahun. Sebaya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Anas bin Malik ini menjaga Nabi, memenuhi hak yang budak-budak, anak-anak. Dan dia tak terkecuali daripada sifat lekanya. Iaitu pada satu hari disebut bahawa aku disuruh Nabi untuk menunaikan hajat baginda. Mungkin pergi beli barang ke, ambil barang ke. Nabi menunggu, aku tak muncul-muncul. Nabi mencari aku. Akhirnya Nabi lihat aku sedang main dengan teman-teman aku. Macam anak kita lah, dia lalai. Maka dia leka. Tapi jangan kata melainkan yang baik-baik lah tuan-tuan ni. Kerana dalam hadis mengatakan la taj'u ala abnaikum. Jangan doakan keburukan untuk mereka. Doa yang baik-baik saja. Maka Nabi pun pergi mendapatkan aku tak perasan. Nabi datang dari belakang. Nabi pegang telinga aku. Aku siapa ni? Nabi kata, wahai anak yang punya dua telinga, mana dia permintaan aku engkau belum buat lagi? Maka Anas pun terkejut. Wahai Rasulullah, saya terlupa Rasulullah. Dia pun pergi mendapatkan hajat Nabi yang salam itu. Hadis ini, Sayyidina Anas berkata, aku berkhidmat untuk Nabi 10 tahun. Daripada Nabi sampai kat Madinah sampai Nabi baginda wafat. Tak pernah satu hari pun Nabi berkata, weh budak, hey budak. Tak pernah ada perkataan kasar yang dikata kepada aku. Melainkan, kami tahu Nabi suka atau tak suka pada raut wajah baginda SAW pun dah memadai.
Jadi Anas bin Malik ini, pendek ceritanya, dia melihat Nabi hidup serba kesederhanaan. Maka Anas bin Malik minta pada ibunya Ummu Sulaim. Kita kena ingat ni, dalam hadis berkatakan bahawa Nabi sangat close dengan Ummu Sulaim ni. Ummu Sulaim ni akhirnya berkahwin dengan seorang lelaki kaya di kalangan Ansar yang masuk Islam kemudian, namanya Abu Talha. Kahwinnya itu menjadi mas kahwin dia dengan Ummu Sulaim. Abu Talha ni seorang saudagar, bapa tiri kepada Anas. Maka Anas ni agaknya melihat bapa tiri dia, melihat Rasulullah, dia kata Rasulullah kan baik kalau jadi kaya. Rasulullah kata tidak, aku madailah hidup sederhana. Anas minta pada ibunya untuk berkata pada Rasulullah, minta doa jadi kaya. Nabi pun dalam hadis mengatakan Nabi menghadap ke kiblat berdoa untuk Anas bin Malik. Dan kata para ulama, contohnya Imam Nawawi mengulas hadis ini dalam Syarah Muslim, tak ada satu doa pun yang Nabi ungkapkan, panjatkan kepada Allah, kepada seseorang, melainkan doa itu akan mengalir kebaikan itu sampai pada keturunannya. Maka Nabi mendoakan untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladahu wassi' lahu fi darihi wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan untuknya keturunannya dan hartanya, puaskan pada rumahnya, berkatilah pada segala pemberianmu kepadanya. Maka kata Anas bin Malik, tak ada satu perniagaan pun yang aku ceburi, melainkan aku mencatat kejayaan luar biasa. Sehingga seorang sahabat bernama Sakhar, yang juga mendapat doa Nabi yang seakan-akan sama macam Anas bin Malik, berkata, apa saja aku sentuh jadi, sampai rumah aku tak muat nak letak barang dah. Bukan barang tak boleh jual. Dan orang dia siap buat perniagaan, maka gudangnya menyimpan benda-benda yang tak boleh jual. Itu salah, bukan. Tapi barang aku terlalu banyak, permintaan terlalu tinggi, aku dah tak tahu nak kembangkan macam mana lagi perniagaan ini. Terlalu, semua benda dia sentuh jadi. Jadi Anas bin Malik ini mendapat keberkatan doa Nabi SAW. Dan tuan guru saya, Syekh Dr. Walid Ani Al-Hasani, seorang ulama hadis terkemuka dari Baghdad, berkata, doa ini tukarlah kepada versi saya. Allahumma akthir mali wa waladi wa wassi' li fi dari wa barik li fima a'taitani. Ya, tuan-tuan, saya ijazah kepada tuan-tuan bacalah doa ni. Saya tahu ramai ustaz mengajar doa ni. Ya Allah, berkatilah aku pada hartaku dan keturunan aku. Puaskan aku pada rumah aku. Dan berkati aku pada semua pemberianmu kepada aku. Tuan-tuan, andai tuan-tuan amalkan doa ini, pun yakin tuan-tuan, tidak akan berlalu satu hari pun dalam hidup tuan-tuan, tuan-tuan raba pocik, tuan-tuan tidak ada wang dalam. Ini jaminan daripada Nabi SAW, tuan-tuan, keberkatan. Jadi Anas bin Malik akhirnya disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul, dalam Al-Isabah, Anas bin Malik ni kehidupannya panjang. Dia sahabat yang paling panjang umurnya, lebih 100 tahun. Keturunannya kalau berhimpun beratus-ratus orang. Dan dia jadi sahabat yang paling kaya di kalangan Ansar. Ansar yang paling kaya. Aktsaru Ansari malan. Dia sahabat Nabi di kalangan Ansar yang paling kaya. Bahkan dikatakan oleh guru saya, harta Anas bin Malik ni sampai ke hari ni yang lagi kat Madinah, tuan-tuan. Lagi tanah-tanah wakaf di Madinah itu milik Anas bin Malik, walaupun dah 1400 tahun beliau wafat. Ia masih lagi dimiliki oleh keturunannya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan, pada hari ini kita berada dalam suasana PKP. Bagi yang ada kesempatan, yang punya wang banyak, mungkin rumahnya selesa, mungkin rumahnya 2 tingkat, mungkin rumahnya rumah corner, mungkin rumahnya banglo. Tapi ada sebahagian umat Islam duduk kat rumah flat. Serba kekurangan. Ya, keluar pergi dapur, tengok isteri, masuk bilik, jumpa anak. Tak ada tempat lain, duduk tempatnya. Anak pula tak pergi sekolah. Allah, kesiannya tuan. Bacalah doa ni tuan. Moga rumah yang sempit itu menjadi luas. Dengan kelebihan keberkatan doa Nabi untuk Anas bin Malik tadi. Allahumma akthir mali wa waladi wassi' li fi dari. Yang kedua ni, luaskan aku pada rumah. Wa barik li fima a'taitani. Berkatilah aku pada segala pemberianmu kepadaku. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk. Begitulah tadi kisah yang Datuk kongsikan kepada kita tentang seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Keberkatan dalam kehidupannya. Baiklah Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sini Datuk mohon izin ada satu soalan yang dikemukakan kepada Datuk
Mohon untuk pandangan daripada Datuk. Soalannya adalah seperti berikut daripada Sabrina Muhammad. Saya nak minta nasihat atau pandangan yang bagi Datuk, Doktor, tentang melakukan ibadah sunat ketika waktu bekerja. Contohnya, istiqamah, isra', duha, nak kejar khatam Quran ketika Ramadan. Setengah ibadat sunat ini adalah pada waktu yang spesifik. Jadi bagaimana caranya? Adakah perlu minta izin kepada ketua? Adakah pada waktu rehat sahaja supaya waktu yang digunakan itu halal? Terima kasih. Itulah soalannya, Datuk. Silakan, Datuk. Beri sedikit pandangan kepada Sabrina Muhammad. Kerja yang kita lakukan hukumnya wajib kerana kita dapat rezeki di situ. Ibadah-ibadah yang nyatakan ni hukumnya sunat. Melainkan ibadah fardu kita kena buat pada waktunya lah. Dan kebanyakan orang, organisasi, majikan dan negara kita termasuk orang bukan Islam, mereka faham. Orang lelaki ada sembahyang Jumaat, contohnya pada musim bukan PKP lah ya. Ada sembahyang Zuhur. Kebanyakan majikan dan juga syarikat-syarikat besar, public listed company, MNC, mereka faham perkara ni. Perkara itu dibenarkan. Tapi asal saja tuan-tuan, janganlah kita mengambil kesempatan itu yang tak moleknya. Mengambil kesempatan dimaksudkan ni, dalam perkara-perkara seperti ini kita berlebih-lebihan. Kadang-kadang diperhatikan ni ada hari Jumaat, ada baca Yasin. Baca Yasin tu sekejap je sebenarnya, paling lama pun setengah jam ya, dengan zikir, dengan tahlil, muasamat. Tapi dia punya aktiviti sebelum baca Yasin. Orang dah tak mula bekerja, orang dah start duduk sembang-sembang, mewang-mewang. Kemudian lepas tu makan tu pula 2 jam. Jadi produktiviti hari tu mungkin terganggu. Jadi ini yang kita kena perbaiki sebenarnya. Kalau musim-musim sebelum PKP tu ada open house pula. Open house tu nampaknya kalau bukan sehari open house saja yang off, seminggu tu memang orang dah tak buat kerja dah seolah-olahnya. Order tu, order ni yang tak ada kaitan pun mungkin terlibat, menyibuk dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang kadang-kadang kita kena jagalah tuan-tuan. Jadilah orang yang mengenali batasan halal dan haram dan semua kita faham sebenarnya. Ya, saya bawa satu contoh Ustaz. Di sebuah negara yang terkemuka, negara ni kaya ya. Ketika COVID ni pun dia punya reserve pun banyak. Saya tak boleh sebutkan negara apa, negara ni kaya. Di situ orang Islam minoriti. Ada seorang sahabat, saya namakan dia namanya Abdullah lah Fulan ni, katakan nama dia Abdullah. Dia bekerja dalam organisasi kepolisan, polis negara tersebut. Sangat sukar untuk orang Islam mencapai darjat tinggi dalam penggajian ataupun dalam hierarki kerana dia tak bagi ruang pada orang Islam untuk naik. Pada satu hari negara itu menyebut negara-negara maju dan negara-negara yang sedang bangun untuk ada persidangan. Semua negara G7, negara-negara yang kuasa besar dunia ni, penentu keamanan dunia ni, mereka dibenarkan untuk bawa senjata. US, Russia, China, negara besar UK sebagainya. Tapi ada negara-negara blok komunis pun nak bawa juga senjata. Maka sahabat nama Abdullah ni, dia polis jaga bangan airport pada masa itu. Dia mendapat permintaan daripada kedutaan negara itu, kedutaan dia tak layan, dia tak bagi, dia tak benarkan. Sehinggalah duta besar negara tu negara besar ya, walaupun dia bukan kuasa dunia tapi dia negara besar. Dia telah pun menghantar surat kepada Kementerian Luar negara tersebut, minta apa pasal tak boleh dapat senjata, kenapa negara besar boleh bawa. Akhirnya sahabat saya bernama Haji Abdullah ni, saya namakan Abdullah dipanggil oleh menteri yang bukan Islam. Ini kepadanya tanya, kenapa tak bagi? Dia kata, tuan, kalau kita bagi pada dia nanti semua negara pun nak minta. Brazil nak minta, itu nak minta. Jadi akhirnya negara kita dah label sebagai negara tak aman kerana semua orang perlu escort bersenjata. Maka saya kata kepada dia, saya bagi tawaran, kalau nak pergi mana-mana, polis kita akan iringi. Isteri dia nak pergi shopping, kita ikut. Pakai baju biasa, bawa senjata, kita jaga. Dia tak perlu bawa senjata. Tuan-tuan, Haji Abdullah ni, saya sebut namanya Haji Abdullah Nusran lain akhirnya dihormati oleh menteri tersebut dan dia jadi orang Islam pertama yang menjawat jawatan paling tinggi dalam kepolisian negara tersebut. Jadi kerana beliau mengetahui know-how, show how, dia faham SOP betul-betul. Kerana jawapannya solid, konkret. Ingat kalau kita mula bekerja 4 tahun, kita masih belum mahir. Doktor bekerja 4 tahun, dia belum layak dipanggil doktor sebenarnya. Nanti dia masuk tahun ke-5, baru dia nampak sikit. Dia masuk tahun ke-8, dia cakap. Dia masuk tahun ke-10, dia pakar. Buktinya apa tuan-tuan? Dalam Quran Allah menceritakan tentang Nabi Musa AS yang belajar daripada Nabi Shu'aib dan surah Qasas. Fa'id atram ta'ashram famin indik wa ma uridu an asyuka alaihi. Kalau kau sempurnakan 10 tahun,
aku akan bagi pada kau lebih daripada apa yang kau dapat ni. Kalau 8 tahun kau dapat kahwin dengan anak aku, kau jadi menantu aku. Dalam ayat itu Allah menyebut perkataan 8-10. 8 menandakan border untuk jadi pakar. 10 tahun orang akan jadi pakar. Kalau kita bekerja bersungguh-sungguh tuan-tuan, 10 tahun ni, insya-Allah kalau kita berada pada cikgu contohnya di JPU1 naik ke berapa, mungkin boleh pergi sampai juzasi, tapi 10 tahun yang pertama tu penting untuk kita membuktikan diri kita yang sebenarnya. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan, kita kenal pasti ini perkara halal, ini perkara wajib, ini perkara sunat. Dan yang paling baik kita lihat kepada SOP syarikat atau organisasi, tanya kepada bos, boleh tak ini kita nak buat program, manakah kita dekat kaya, bagaimana kata Quran, kerja pun dah tak banyak, orang pun tak menghubungi, insya-Allah bos yang berterima rasa ni dia akan bagi kepada kita peluang itu. Jadi minta izin kepada dia. Dan yang kedua tuan-tuan, selepas dapat keizinan, itu sebab kita di samping tunaikan zakat kepada Majlis Agama Islam Wilayah, tuan. Yang kedua, sedekah. Sedekah kena buat. Kerana dalam hadis mengatakan bahawa as-sadaqatu tudfi'u ghadab Rabb, dan juga dalam ayat khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Zakat juga dipanggil sebagai sedekah sebenarnya. Sedekah juga dipanggil sebagai zakat, adik-beradik. Maka dia akan menyucikan diri kita. Ada waktu-waktu yang rompong, ada kelemahan-kelemahan, mungkin kita terlambat, kita tertidur, di cover semula dengan zakat dan juga sedekah. Jadi jangan menghadai setakat zakat, tunaikan sedekah juga. Kerana ia akan istilahnya akan menjahit, berikan tampalan kepada lubang-lubang yang berlaku dalam suasana kita bekerja. Allahuakbar. Kepada yang bahagia Datuk, begitulah tadi Puan Sabrina, tuan-tuan dan puan-puan, di atas soalan yang dikemukakan tadi. Untuk penutup bual bicara integriti pada pagi ini, kita telah sampai di penghujungnya. Sebelum itu mohon untuk Datuk, kalau ada sedikit rumusan, sedikit saja Datuk, rumusan sebelum kita baca doa tentang tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Ustaz Muhammad Azmi dan juga para penonton yang dimuliakan sekalian, kita bercerita tentang topik keberkatan. Keberkatan adalah satu anugerah daripada Allah SWT dan kita bertanggungjawab untuk mendapatkannya. Dulu salafus salih sering pesan kepada isteri-isteri salafus salih, pesan kepada suami-suami mereka. Ibarat kata mereka ni, abang, suamiku, pergilah kerja, carilah rezeki yang halal. Kerana apa yang halal itu akan memudahkan hidup kita. Jangan cari yang haram, kerana yang haram itu akan menyebabkan kita dibakar dan neraka. Dan dalam hadis mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh daripada semua yang haram, maka neraka lah yang akan melumpuskannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada perkara ini. Jadilah orang yang amanah, orang yang jujur. Mencari keberkatan itu adalah satu kefarduan sebenarnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih bagi Datuk di atas rumusan yang telah diberikan sebentar tadi. Dengan rumusan itu tadi, maka berakhirlah berbicara integriti seri yang kedua pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di rancangan. Sebelum kita mengakhiri program berbicara kita pada pagi ini, kita mohon kepada Yang Bahagia Datuk untuk memimpin bacaan doa. Silakan Datuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ولمشايخنا ولجميع أساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أكثر مالنا وولدنا وسعنا في دارنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا عزبا إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا سلمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Berakhir sudah program kita. Moga bersua di rancangan. Andai ada tersasul kata, salah silap, mohon dimaafkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.